Cucuku, meskipun tidak aku tanya, tetapi telah aku tahu pokok bunga ini ialah pokok bunga bakawali dan akan berbunga kelak. Manakala Tuan telah remaja putri, juga akan menghasilkan keindahan hati. Datuk, pokok bunga ini adalah satu-satu pokok yang beta puja siang dan malam. Kerana padanya lah tempat hati beta mengharapkan lipo dan menghilangkan lara. Tetapi, selain dari ini, adakah lagi keindahan hati yang beta boleh dapati? Iya, cucuku. Kerana, bila pokok ini sudah berbunga nanti, akan datang seorang lelaki yang memetiknya. Dan orang itulah bakal menjadi suami Tuan Putri. Begitulah talahan dari hal pokok bunga bakawali ini. Sungguh mesra hatiku mendengarnya. Bagai terasa hendak mengejak bahagia. Tetapi, biarlah aku bermohon kepada Malang supaya menyimpan rahsia ini agar hatiku bersabar menunggu masa. Dayang! Dayang! Wahai bunga bakawali, berbungalah kau dan mekarlah kau, bagai mekarnya hatiku padamu. La la la, la la la, Riang hati beta memandang untung bunga, bunga bakawali. Suka jika telah mengembang bunga sakti, bunga bakawali. Siapa garangan akan membatik, siapa garangan akan menyunting. Beta tak sabar, hati berdebar, debar ya dayang. Janganlah gusar, janganlah ragu hati ya putri. Lihat untung bunga telah keluar, lihat bunga bakawali. Memang itu tanda beta mula remaja. Oh benar sekali. Oh bunga bakawali yang sakti, ciptaan alam yang teramat murni. Bungaku sayang, letaklah di kau kembang, oh bunga. Janganlah walang, jangan berhati bimbang, ya putri. Demi dengan berkat buah bunga yang sakti, bunga bakawali, nanti datang seorang pemuda kemari, diam-diaman hati. Mari kita bersuka dan gembira, memuja bunga yang sungguh mulia. Puas hatiku jika bertemu dia kasihku. Mari gembira, mari memuja bunga bakawali. Nampaknya penghidupan kau penuh dengan ketawa. Tetapi bukan kau yang ketawa. Orang lain yang akan ketawakan kau. Oh ya, memang saya orang yang suka berjenaka. Tapi hidup kau macam orang segala juga. Dahulunya kau memang susah. Akan datang kau mesti dapat senang. Tat! 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 Oi, mari ya. Marilah. Hah? Tat, engkau kan datang kau. Supaya ditelik oleh Tun Jung ni. Ya kah? Ha. Ah, Tat.
Ulur kalah. Mana tahu tuah kau. Dia kalah. Baiklah. Apa nama kau? Tajul Muluk. Oh, Tok Nujum. Dalam kampung ini, tentang ilmu dan bermain senjata, tak ada seorang yang setanding dengan Taj. Sudah beribu-ribu tapak tangan aku, Tilik. Tidak ada seperti tapak tangan ini tuahnya. Boleh jadi kau akan mendapat kejayaan dan kemuliaan kelak. Apa kau kata? Kau akan dapat kemuliaan kelak. Tetapi sayang, sirih naik junjungan patah. Kerana bila mana bapak engkau memandang muka engkau, beliau itu terus menjadi buta. Ini semua telahan kosong dari orang tua ini. Aku tidak percaya. Tad! Tad! Tunggu aku lah! Tad! Kenapa kau marah tukang Tilik itu? Dia itu hanya menceritakan nasib kau yang akan datang. Dari kecil aku bersama dengan ayahku. Tidak punya buta? Itu tak boleh tahu, Taj. Boleh jadi betul juga katanya di suatu masa nanti. Iya. Tapi kalau betullah Tilik Tok Nujum itu, alangkah kasihannya ayahku. Aku mesti cari satu jalan untuk menyelamatkannya. Baiklah, Taj. Tapi kau janganlah lupakan aku. Aku kawan kau. Bila-bila pun kau berkehendakkan pertolongan, aku bersedia, Taj. Baiklah, Mubarak. Kau Tad, seperanjat mak kau buat. Kau dari mana, nak? Saya ada tempat kawan, Mak. Ayah mana, Mak? Ayah? Ayah kau pergi hutan. Belum balik lagi, nak? Oh. Mak, bila dia balik? Ayah kau nanti jauh malam mau dia balik. Mak duduk sana. Biar saya belakang. Selamat tinggal ibu dan kampung halamanku. Aku mesti pergi jauh untuk menyingkirkan diri. Semoga terselamat pemandangan mata ayahku. Tad, kemana kau nak pergi malam ni? Apa yang kau baca pokok ni? Bukan kau tak tahu. Aku ni sebatang kara. Jadi di manalah tempat aku nak menumpang? Kalau tidak di pokok kayu ni, ku jadikan tempat kediamanku. Kita ni jadi manusia memang serba salah. Kau tak ada rumah, pokok kayu kau jadikan tempat tinggal. Yang aku ni pula ada rumah, aku pula nak meninggalkannya. Mengapa kau jadi begini, Tad? Kemana kau nak pergi dengan bungkusan ni? Kemana-mana sajalah, mengikut nasibku di mana aku sampai. Ini tentu ada sebab. Tak baik begitu, Taj. Kerana ibu dan ayah kau tu sudah tua. Nanti kalau jadi apa-apa, siapa yang nak menengokkan mereka? Mubarak, kerana ayahkulah maka aku hendak meninggalkan rumah dan kampung halamanku.
Kau ingat tak cakap tukang tilik hari itu? Iya. Ha. Boleh tak aku ikut bersama dengan kau? Boleh? Kalau kau suka. Mari. Aduh, siap. Ha. Mari. Mari. Beta sangat sedih melihatkan Baginda. Kerana pada tiap-tiap tahun Baginda mesti pergi ke hutan untuk menziarahi tempat peranginannya. Ya, kerana Baginda percaya itulah satu-satunya saja tempat yang Baginda dapat menghiburkan hatinya terhadap permaisurinya yang telah hilang itu. Hei! Kemana kita nak begini? Apa? Nak masuk ke dalam hutan besar ni kah? Yalah. Kalau kita melalui hutan besar ini, cepat kita sampai ke negeri lain. Ha? Ini tak boleh jadi. Kalau jumpa binatang buas, dimakannya kita bagaimana? Itu apa boleh buat. Kalau sudah nasib kita begitu, di hutan mati, di rumah mati, dimanapun kita mati. Iyalah, kalau ya pun, biarlah mati yang sedap. Aku tak maulah mati dimakan binatang buas. Apa yang kau takutkan? Kalau kita berjumpa dengan binatang buas itu, kita lawanlah. Kita ni kan lelaki. Sudahlah, Taj. Cari jalan lain sajalah. Tolong, jauh-jauhlah, tak apa. Tak ada lagi jalan yang lain selain daripada kita merdas hutan yang besar ini. Mau ikut tak? Tidak. Aku nak duduk sini. Kau pergilah. Baik. Tetapi ingat, kalau jadi apa-apa, aku tak mau tolong kau. Harimau paling suka tengok orang duduk. Itu kalau aku duduk. Kalau aku berdiri dekat saya, apa harimau boleh buat? Kalau kau berdiri tegak saja seperti patung, ular sawah pula. Diingatnya kau pokok kayu mati. Dipanjatnya kau dan dibelitnya leher kau. Bagaimana? Aku tak mau duduk. Aku tak mau berdiri tegak. Masuk hutan tak. Aku nak berjalan sekarang. Apa ni? Kau dengar tak suara itu? Tak ada apa-apalah. Kau ni berapa betul? Amboi, moleknya rumah ini. Biar aku tanya dulu, siapa tuannya? Tuan rumah? Tuan rumah? Oh, tuan rumah. Tak ada orangnya. Terbuka pintunya. Coba dalam. Masuk dalam. Tak ada orang. Tak ada orang? Rumah siapa ya? Siapa lagi? Kalau tak ada tuannya, kita lah yang punya. Iya juga. Kalau begitu, baiklah kita berehat di sini dulu. Nanti, sudah hilang penat, barulah kita berjalan lagi. Bagaimana? Kemana lagi kita nak pergi ni, Taj? Sudahlah, kita tinggal di sini saja. Aku boleh bercocok tanam. Biar kita bertani di sini. Maksud kau itu nanti sajalah kita bicarakan. Aku ni penat nak berehat. Mari ke atas. Mari. Mari. Sini berat. Ni kita nak berat sini. Kenapa aku tu?
Awas, nanti kayu. Bentara, turunkan beta di sini. Beta hendak bersia-sia. Dan kamu semua, pergilah berehat, jauh daripada sini. Menjunjung titah, tuanku. Sila Datuk dan sekaliannya. Wahai dindaku, tak dapat Kanda lupakan. Walau lampau bagi kenangan, Dinda tak lenyap dari pandangan. Tuanku, sekarang apatah mula? Tuanku kacau pikiran Patik yang tenang, bagaikan terjaga Dewi Asmara. Tetapi, Tuanku biarkan air mata Patik berlinang. Aduhai suriku, pujaan mana Adinda kehendaki? Persembahan mana Dinda ingin? Katakanlah, kekasihku Asmara Dewi. Ampun, Tuanku. Janganlah Asmara juga Tuanku permainkan. Laguan kasih Tuanku bisikkan. Segala kenangan telah berlalu. Tak dapat Patik tanggalkan dari kalbu. Dinda, kekanda manusia biasa. Rindu rasa, rindu rupa. Janganlah kasih berbalas tiada. Hanya itu yang merangkai hati. Tidak, Tuanku. Gelak sudah Patik sembahkan. Cinta sudah Tuanku putuskan. Apakah lagi harapan bahagia pada Patik duka yang Tuanku kurnia? Tunggu dulu! Adinda! Kawan! Tolong! Kawan! Tolong! Tolong! Kawan! Tolong! Lagi ni, bawah! Sudah dia! Ni! Ulurkan tangannya! Tangannya ulur! Pedih mata beta terkena air kolam ini. Ampun, Tuanku. Adakah si peneraka itu yang menolak Tuanku? Tidak, beta yang tergelincir. Kenapa mata beta kabur tak dapat melihat? Lekas bawa beta pulang. Lekas! Lekas! Sakit! Sakit! Aku khawatir pegawai itu mengejar kita. Hah? Kenapa? Tadi ada orang jatuh dalam kolam. Dia menjerit meminta tolong. Aku coba nak menolongnya. Tiba-tiba aku dengar ramai orang datang. Aku pun merasa takut. Sebab itulah aku tarik kau lari bersembunyi di sini. Kau ni tak gunalah. Apa yang kau takutkan kepada orang kalau kau ada niat nak berbuat baik? Wah, kau bercakap macam lidah pendita menuturkan kata. Tetapi kau tak fikir kalau salah orang mempergunakan fikirannya. Kalau disangkanya aku yang menolak orang itu, bagaimana? Itu entahlah. Sudahlah. Hai.
Alinojo, mungkinkah dengan kerana air kolam itu mata beta buta? Bagaimana? Bolehkah mata beta sembuh kembali? Tuanku, mata tuanku ni terkena satu lintasan. Kuasa yang gaib. Dan boleh sembuh. Tetapi hendaklah bunga bakawali menjadi obatnya. Bunga bakawali? Kalau begitu, cari dengan segera. Tuanku. Dan sangat sukar untuk mencarinya. Di manakah ada bunga itu? Katakan, walau di kaki awan, beta mesti berkehendakkannya. Bunga bakawali yang hikmat itu, tuanku, berada di suatu tempat yang dikawal oleh mambang-mambang dan jin. Tak mudah mendapatkannya. Hanya seorang lelaki yang perkasa dan berhati suci saja yang dapat mencari dan memetiknya. Jika demikian, kerahkan sekian hamba rakyat beta yang muda belia belaka untuk mencari bunga itu. Dan sesiapa yang mendapatinya, beta akan jadikan putera beta. Dan beta lantikkan menjadi tengku mahkota di dalam negeri ini. Tan. Tuan. Maafkan hamba, Tuan. Ya? Bolehkah hamba tumpang bertanya? Boleh. Mengapa? Tuan tahu di mana ada bunga bakawali? Bunga bakawali? Untuk apa? Untuk apa? Korang dari gunung. Apa korang tak tahu kah? Raja telah bertitah, sesiapa yang dapat bunga bakawali akan menjadi tengku mahkota dalam negeri ini. Mengapa baginda berkehendakkan sangat bunga itu? Apakah kegunaannya? Mata baginda telah buta. Hanya dengan bunga bakawali sajalah yang dapat memulihkan pandangan baginda. Tahu Mir? Mereka tak mengerti. Mari. Yalah, memang tak mengerti. Mari. Sudahlah. Mereka tak mengerti. Mari, Taj. Bagaimana, Taj? Ini peluang baik. Kalau kita dapat bunga itu, tentu kita akan senang. Mari kita pergi cari. Kalau kau ada cita-cita, bagus. Aku menyertai kau. Tetapi aku fikir, kita harus menempuh azab dan sengsara terlebih dahulu. Ya. Azab sengsara. Itu aku benci. Mubarak, mencapai cita-cita bukannya mudah. Kalau tidak menempuh azab dan sengsara, itu bukan dinamakan cita-cita. Lagipun, kalau kita kecewa dalam kita hendak berbuat bakti kepada raja, apa boleh buat? Tidak ada sesiapa yang hendak menangiskan kita. Tetapi, kalau kita percaya, kita yang beruntung. Menyesal aku mencadangkan hal ini kepada kau. Mari. Mari. Tak mula. Mari. Amar. Nampaknya hari sudah hampir gelap. Bagaimana kalau kita bermalam dulu saja di sini? Bagus. Tapi bila pula kita akan mulaikan lagi perjalanan kita ini? Besok pagi sajalah. Boleh. Kamu orang semua pergi berehat di sebelah sana ya. Tapi ingat, besok pagi-pagi betul semua mesti bersiap tahu. Baik. Kau belah sana. Mengapa tuan-tuan berhenti di sini? Apa kau tak tengok tu hari sebelah segala? Jadi kau ingat kami ni apa? Macam kau ke? Nak berjalan malam seperti musang? Tuan hamba jangan cakap begitu. Kalau hamba seperti musang, tuanlah jadi ayamnya. Kau yang cakap banyak. Lebih baik kau pergi. Nanti cuma saja kau kena buku 5 koin ini. Hamba jangan digertak. Ini bukan titi buruk. Buku 5 hamba tak takut. Buku tebu lagi kan hamba gigit. Sudah. Mari.
Oh, Tad. Tad. Apalah kau ni? Siapa kau? Aku dah. Apalah kau ni? Orang selap tidur kau kejut. Orang-orang yang mengikut mereka berdua tu, semuanya dah habis-habis. Kenapa? Kerana aku menakut-nakutkan mereka. Mereka fikir aku punya anak. Mengapa kau begitu? Tak baik. Jangan suka mengacau orang. Bukan ada mereka berbuat salah dengan kita. Iyalah, mereka tu bukan masalah dengan kita. Tapi dia berdua tu bukan main sombong lagi. Bahasanya pengkesat. Sudah, lebih baik kau tidur. Jangan cari pasal yang bukan-bukan. Tidur. Aku belum ngantuk lagi. Mataku bilang, dia belum mau tidur. Bangun. Dah pagi dah. Bangun. Kemana mereka pergi? Kemana mereka sudah pergi? Ditinggalkannya kita hutan ni. Entah, Kita sudah tertipu, Amar. Sudahlah, Mer. Lupakan saja kejadian buruk itu di sini. Walau bagaimanapun, kita mesti teruskan perjalanan kita ini. Ya, baiklah. Mari, Mer. Tuan hamba, tolonglah beri hamba sedekah. Sedangkan kami dalam kesusahan. Sudah berapa hari tak makan? Apa yang diberi? Sudahlah, jangan layan dia ni. Kita nak berjalan jauh. Tuan hamba, kalau Tuan memurah hati dan baik pada hamba, hamba akan doakan kejayaan Tuan di dalam apapun. Tak akan kabul doa minta sedekah seperti kau ini. Mari, Amer. Yang kita mau masak di sini. Mari. Takkan kamu berolehi kebahagiaan jika hatimu semahal itu. Mereka itu sungguh berani nampaknya. Tetapi, adakah mereka mempunyai kekuatan batin? Aku nak coba diri mereka.
Kita mesti cari jalan mendapatkan mereka, supaya mereka berada di dalam istana kita. Mari kita masuk ke dalam istana. Mereka berdua itu akan masuk dalam perangkapku. Mari. Amir. Hah? Kau tengok bangunan di sana tu? Besar sungguh ya. Macam di sana nampaknya. Iyalah. Barangkali bunga bakawali ada dalam istana itu. Ya. Mari ke sana. Mari, Mer. Heran, Mer. Apalah. Siapa punya ni? Mer. Siapa gerangan yang punya istana ni? Tuan Putri hamba yang punya. Dan Tuan Putri hamba telah tahu ketibaan tuan-tuan kemari. Dari itu, hamba telah diperintahkan membawa tuan-tuan menghadap kepadanya. Sungguh heran ya, Mer. Bagaimana putri itu boleh tahu? Silakan ikut hamba. Ajak, Maria. Baik. Tadi ya, jangan lama, Mer. Iyalah. Tuan-tuan sudah sampai. Silakan. Terima kasih, Tengku. Tapi Patik berasa heran. Bagaimana Tengku boleh tahu Patik berdua datang kemari? Ya, Tengku. Itu adalah rahasia beta. Tuan-tuan tentu penat kerana jauh berjalan. Silakan duduk. Terima kasih, Tengku.
Tuan Amir, Engku? sila ikut beta. Beta akan tunjukkan keindahan dalam istana ini. Tuan Amar, tunggu di sini dulu ya. Nanti beta panggil. Baik, Tengku. Apa kabar? Kau ini sungguh cantik. Rasanya terpana hatiku karena kecantikan kau. Mengapa kau berdiri di sini? Marilah kita duduk-duduk bercerita, sayang. Saya cuma main-main. Mana Amir nih? Amir! Iya, Tengku. Wah, Tengku Putri juga gemar melihara burung-burungnya. Ya, memang kesukaan beta. Silakan tengok. Ya, ya. Ini burung bayan. Ya, itu memang burung bayan. Sungguh cantik macam semuanya. Siapa orang tu? Bukankah tempat ini sunyi? Aku takutlah. Kau ni tak habis-habis dengan takut. Tetapi kau tak takut menakut-nakutkan orang. Bukankah itu manusia juga? Mari. Tuan, hamba lapar. Sudah berapa hari hamba tidak makan. Tolong Tuan. Kebetulan, Tok. Kami juga ada membawa sedikit makanan untuk bekal kami berjalan. Kalau Tok sudi, marilah makan bersama. Terima kasih cucuku. Tetapi Datuk Tumpang bertanya, kemanakah tujuan cucu berdua ni hendak pergi? Kami mempunyai hajat yang besar, Tok. Kerana kami nak mencari bunga Bakawali. Bunga Bakawali? Untuk apa, cucu? Untuk mengobat mata raja kami yang telah hilang pandangannya. Baginda buta, Tok.
Cucu, bukannya mudah untuk mendapat bunga bakawali. Kerana tempatnya sangat sukar untuk manusia ke sana. Datuk, hamba mempunyai keyakinan hanya satu saja. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kerana diri hamba kepunyaan raja. Jadi segala kesusahan raja itu adalah kesusahan hamba. Dan segala kesakitan raja itu adalah kesakitan hamba. Dari itu, hamba tidak gentar menempuh jalan yang sukar. Walaupun jiwa hamba menjadi korban. Tetapi maksud raja hamba mesti dihasilkan. Cucuku, zat citamu telah menunjukkan sifat seorang pemuda satria. Karena kamu tahu dirimu untuk mempertanggungjawabkan kepentingan sesama manusia. Dari itu, Datuk doakan semoga hasil maksudmu. Dan ambillah azimat ini yang mengandung 10 kehendak untuk menjaga keselamatan dirimu. Terima kasih, Datuk. Hamba bermohon pergi. Mari, Marak. Baik. Tapi ada lagi satu pesanan Datuk yang harus diingat dalam perjalanan cucu ini. Di pertengahan jalan nanti, cucu akan berjumpa sebuah istana yang didiami oleh seorang putri yang bernama Jenuh Hati. Baik, Datuk. Putri Datuk, berkenalan tak mengapa. Tetapi ingat, jika di pelawa cucu berdua makan atau minum, pemberiannya itu jangan dijamak. Karena ada seorang ahli sihir. Dia pandai mendatangkan bencana pada cucuku. Sebaliknya, kalau ada bunga bakawali dalam tangan cucuku, makanlah apa saja pemberiannya. Karena dapat ditangkis oleh kesaktian bunga itu. Baik, Datuk. Hamba ingat pesanan Datuk itu. Silalah berangkat cucuku. Tengok tu. Nampaknya ada sebuah bangunan besar di sana. Tolonglah Taj. Janganlah kita ke sana. Nanti susah juga yang kita dapat. Tak mengapa. Kalau susah juga yang datang. Tetapi kita mesti tengok dulu apa yang ada di sana. Mari. Tuan-tuan ini siapa? Kami pengembara. Apa hajat tuan-tuan? Tidak. Cuma hamba ingin tahu, tempat siapa ini? Tak ubahnya seperti istana? Inilah istana Putri Jenuh Hati. Oh, bolehkah kami ke dalam? Boleh. Silakan. Tuan hamba tunggu di sini saja ya. Baik. Wah, Aku letihlah. Oh. Aduh. Silakan. Beri mereka minum. Minum. Terima kasih, Tengku. Patik berdua tidak dahaga. Barangkali tuan hamba lapar. Silakan makan. Kami juga tidak lapar, Tengku. Tuan hamba, Ya. mari ikut beta. Mari.
pula berenang dengan si berdebatu. Tak dapat aku nak buat apa-apa. Siapa dia garangan akan memetik bunga seorang pemuda. Adakah dia satria serta baik budinya, gagah dan perkasa? Duhai bunga Bagrawali, bila dia kemari menunggukan hari, aku rindu menanti, lama sudah menanti. Sabarkanlah hati, bagai embun menitik malam, begitu rasanya hati di dalam menunggu-nunggu. Bagai angin mendayu-dayu, terdengar bisikan kalbu berdendang merayu-rayu. Mungkinkah wajahnya berseri, laksana bintang terbesagi? Sudikah menyunting bungaku, itu tetap idaman kalbu. Tunggulah berkembang bunga Bagrawali. Apakah sebab kekasih belum juga terpandang, belum kembang? Apakah sebab oh bunga belum mengembang lagi, masanya dinanti? Dalam mimpi terbayang, apakah lamanya jodoh pertemuan? Dalam hati terkenang, apakah ibaratnya kasih berlanjutan? Tujuh langit tinggi harapan kekasih, sudilah datang memetik bunga idaman. Tujuh laut ku tanda tangan kekasih, semayan budi setitik jadi kenangan. Berdetak jantungku semalam, alamat asmara mendalam. Bergerak mataku yang kanan, itulah tandanya harapan. Tunggulah kembangnya bunga Bagrawali. Beta ada satu rahasia beta tak berkatakan kepada Tuan. Rahasia apa, Tengku? Katakanlah, barangkali Patik boleh menolongnya. Bertahun-tahun beta telah mendam rasa dan merindukan seorang lelaki untuk menjadi suami beta. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi kemauan hati beta itu. Selain dari Tuan hamba lah seorang. Maukah Tuan hamba menjadi suami beta? Tengku, Patik rasa duka cita untuk memenuhkan maksud Tengku ini. Kerana Patik di dalam perjalanan menuju hajat. Jadi, tak dapatlah Patik berjanji
sama ada mau ataupun tidak. Jangan begitu. Fikirlah dahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan. Kerana ini semua adalah faedah untuk diri tuan hamba sendiri. Jika tuan hamba berjanji hendak menjadi suami beta, beta akan tolong segala kesulitan tuan hamba dengan kesaktian ilmu sihir beta. Ya, mungkin Tengku mempunyai ilmu sihir yang luar biasa. Tetapi Patik tak fikir Tengku dapat menggunakan ilmu itu dalam soal Patik ini. Soal apa? Katakanlah. Walau gunung sekalipun dapat beta datarkan menjadi burung Patik. Sebenarnya Patik hendak mencari bunga bakawali untuk mengobat mata Raja Patik. Siapakah memberitahu tuan hamba dari hal bunga bakawali ini? Jangan jadi bodoh. Tidak ada beban batu digalas. Bukannya mudah hendak sampai ke tempat bunga bakawali itu. Apatah lagi nak mengambilnya? Lebih baik tuan hamba lupakan saja hajat tuan itu. Tidak, Tengku. Kata mesti dikuata, hajat mesti disempurnakan. Walaupun jiwa menjadi korban, Patik tak gentar segala rintangan. Begitulah tujuan harap Patik, melahirkan bahtera ke lautan harapan. Jangan diangankan melambung tinggi. Kesudahannya pusuk tak dapat didaki. Beta takut harapan tuan hamba itu hanya tinggal menjadi harapan belaka. Bukankah baik kalau tuan hamba ikut saja kemauan beta? Beta akan jadikan tuan hamba raja di dalam istana ini. Terima kasih, Tengku. Tetapi Patik tak dapat surut dari tujuan yang awal. Fikir baik-baik. Kerana ini suatu peluang keemasan untuk tuan. Jikalau tuan tak terima, tuan akan menyesal di belakang hari kelak. Tak mengapa, Tengku. Sesal dulu pendapatan. Dan pasang surutnya air di laut tidak menunggu tuah dari seseorang manusia. Kalau nasib Patik nak tenang kelak, bila-bila pun Patik senang. Begitu juga sebaliknya. Kau tengok mereka berdua itu. Bermacam-macam keindahan dan kesenangan nak kuberikan pada mereka. Tetapi dia menolak. Sekarang biarkan dia rasa. Taj, Taj, bangun nak. Apa? Bangun. Taj, bukankah kita tidur dalam istana malam tadi? Mana istananya? Dah hilang ya? Dah hilang. Tak. Tapi aku percaya, ini semua tentu perbuatan dari Putri Jenuhati. Taj. Tapi apa pasalnya? Kerana dia marah pada aku semalam. Tapi sudah, tak. Jangan kita buang masa lagi. Mari. Mari. Belum. Kau pula ni. Tak betul dengan susah kita ni. Tak ada ke jalan lain selain daripada jalan ni. Kau jangan susah. Ini kan ada jalan. Kita boleh jalan terus. Mari. Ini gua batu ni. Tentu tempat yang sejuk. Mari kita masuk ke dalam. Tak payahlah. Marilah. Tak.
Apa yang kau jenguk ke dalam tu tadi? Janganlah cari susah lagi. Kalau kita nak mencari bunga bakawali itu, kita mesti menempuh susah. Jadi, manalah tahu kalau ada bunga itu dalam gua batu ini. Mari. Hei, kan, ular apa? Kita tengok tu. Kau tengok. Mari. Tak usahlah kita pergi jauh ke dalam tu tadi. Nanti kita sesat. Kau ni. Tad. Sudahlah, Taj. Kalau macam ini, lebih baik kita balik saja. Lama-lama kita jadi arang. Tidak. Selagi ada azimat ini, mari kita teruskan perjalanan kita. Mari. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia telah menyelamatkan nyawa aku. Terima kasihlah, Tuhan. Sudah, jangan cakap banyak. Kau memang penakut. Mari. Jadilah burung tunggu merawan hatinya.
tanah ini sudah hendak mekar, tentu pemuda yang menjadi idamanku itu akan tiba kemari. Hai Dayang, bagaimana agaknya paras pemuda itu? Tentulah kata. Dan gagak orangnya Tengku Putri. Kalau tidak, takkan boleh dia sampai kemari. Hai Dayang, Beta rasa tak sabar menunggunya. Bilalah agaknya Beta dapat berjumpa dengan pemuda itu. Tengku, janganlah dipikirkan terlalu sangat. Batik takut kalau Tengku sakit kelak. Memang Dayang, banyak rakit perkara rakit. Rakit Madura, payah ikatnya. Banyak sakit perkara sakit. Sakit asmara, susah obatnya. Tapi Tengku, Dian besar di Bangga Hulu buat menyuluh rumah Laksmana. Diam dulu, sabarlah dahulu. Kalau jodoh tidak kemana, sila Tengku ke dalam, kerana hari pun sudah malam. Tak mengapalah Dayang, pergilah kamu. Karena asmara Beta sedang minta ditemani oleh malam yang seindah ini. Besar betul tempat ni. Berpagaikan tembok sekelilingnya. Tempat apa agaknya? Entah. Mari berehat dulu. Aduh. Kau kena silap. Aduh. Aku ni lapar lah. Mata aku pun nak mengantuk. Ini kau datang. Orang lain tu tidur kat rumah senang-senang aja. Yang kita berdua ni tidur kat bawah pokok ni. Kalau aku tahu tidur macam ini, lebih baik aku tidur atas pokok lah macam dulu. Janganlah tidur lah. Ya, mana tidur tadi. Hei manusia, apa kau buat di sini? Diamlah, biar tidur lah. Mubarak, jangan bising-bising lah. Tuan hamba sungguh kuat dan perkasa. Siapa nama Tuan? Hamba Kas. Siapa gerangan Tuan hamba? Hamba Jin yang mengawal di sekeliling tempat ini. Hamba belum pernah berjumpa manusia seperti Tuan. Maukah Tuan bersahabat dengan hamba? Ya, hamba pun begitu juga. Hamba belum pernah berjumpa makhluk seperti Tuan. Kalau sekali Tuan suka bersahabat dengan hamba, 1000 kali hamba terima. Siapanya ini? Taj, jangan beri dia
mengapakan aku? Aku takut tengok muka dia. Tidak, tak mengapa. Duduklah dahulu. Berehat sebentar. Ya. Taj, duduklah dulu. Duduklah, Taj. Istana siapakah ini? Ini istana Putri Sahrazad. Bolehkah hamba nengok-nengok ke dalam? Menengok ke dalam? Ya. Ini istana larangan. Apa kamu kemari? Tidak. Hanya melihat-lihat saja. Kalau ada bunga yang hamba maksudkan itu dalam istana ini. Bunga? Ya. Bunga apa? Bunga Pakawali, sahabat. Sudah pada tempatnya sahabat tiba. Bunga Pakawali itu ada dalam istana ini. Tetapi sahabat tak boleh mengambilnya. Tolonglah sahabat. Bunga itu hamba hendak gunakan untuk mengobat mata raja hamba yang sudah buta. Benarkanlah hamba ke dalam untuk mengambilnya. Baik. Hamba benarkan tuan hamba ke dalam dan mengambil bunga itu. Tetapi ingat, hamba harap jangan sampai diketahui oleh tuan putri itu. Karena bunga itu tempatnya berdekatan dengan dia. Terima kasih sahabat. Tetapi bagaimana hamba hendak masuk ke dalam istana ini? Sedangkan pintu gerbangnya sangat kukuh. Jangan susah sahabat. Bila sahabat sampai ke pintu gerbang itu, bacalah ini mantra. Ya. Tetapi sahabat tak boleh masuk dengan berpakaian sekotor ini. Tunggu. Mubarak, kau tunggu sini ya. Halo, tak usah. Sahabat, tolong jangan apa-apakan dia ya. Tuan hamba sungguh gagah. Hamba suka kalau hamba dapat gagah seperti tuan hamba. Apa tuan hamba pernah makan orang? Ya, aku biasa dan aku suka mengisap darah orang. Tolonglah kesiankan hamba. Kerana hamba ni kurus kering. Tulang saja yang tinggal. Tulanglah yang manis yang menjadi kesukaan aku.
Masa dahulu saya seorang something, semua orang habis saya tempeling. Penangan saya serupa halilintar, orang kecil saya sentil, orang besar saya tampar. Kurang asam dia. Bukan bohong, bukan saya semberang, memang saya seorang panglima garang. Suatu hari saya bertemu rimau, giginya panjang, mata berkilau-kilau. Sekali hentak, ku pasang silat kuntau. Dia tumbang, tunggang langgang, kepala hancur, patah pinggang. Tercerai tulang dia semua. Jaga-jaga, jika telingaku merah, aku banting biar sebesar gajah. Orang yang baik, manis budi bahasa, tentulah saya juga bertimbang rasa. Budi yang halus, ku balas dengan jasa. Tapi awas, jangan mapas, saya kebas, macam kapas. Nah, melayang dia. Ini dongeng di masa dulu kala, bukan maksud menggiat dan menghina. Salah dan silap saya boleh maafkan. Salah dan silap harap maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Hamba sudah dapat bunga Pakawali. Terima kasih atas pertolongan sahabat. Bagus begitu sekarang. Mubarak, bawa bungkusan. Ya. Tinggal sahabat. Selamat jalan. Dayang, bangun. Bunga Bakawali telah hilang. Mungkin pemuda itu yang mengambil. Beta sungguh menyesal karena beta bersusah payah mengawal bunga itu. Tiba-tiba hilang dari jagaan beta. Dayang, cincin beta juga hilang. Bagaimana boleh terjadinya kejadian ini, Dayang? Patik hairan memikirkannya, Tengku. Bukankah tempat ini dikawal oleh jin? Bagaimana orang boleh datang kemari? Apa dia tidak tahukah? Ya, Dayang. Sungguh ajaib. Hilang sudah segala harapan beta. Tengku Putri. Siapa yang sudah datang kemari dan berani mengambil bunga Bakawali kesayanganku itu? Seorang manusia yang gagah perkasa, Tengku Putri, dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dialah yang datang kemari. Adakah kamu tanya namanya? Dan dari mana dia datang? Tidak, Tengku Putri. Sia-sia kamu kawal tempatku ini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Walau bagaimana, beta akan cari orang yang mengambil bunga itu. Dengan apa jalan sekalipun. Mari, Dayang. Bawa air minuman. Bagaimana perjalanan Tuan Hamba? Berhasilkah mendapatkan bunga Bakawali itu? Tidak, Tengku. Memang benar perkataan Tengku. Tak mudah nak mendapatkan bunga itu. Kalau kiranya beta hendak berkata lebih lanjut, bolehkah? Boleh.
Tetapi bukan di sini. Oh, silakan. Kau duduk sini. Hai Bungkus, kau jugalah jadi teman aku. Hai Nasib. Sebenarnya, hati beta bagaikan bumi yang merka di musim kemarau. Seperti juga menantikan hujan yang tak kunjung tiba. Begitulah berahi beta terhadap Tuan. Dapatkah Tuan melayarkan bidu asmara kita berdua menuju ke Pulau Bahagia? Tengku, berjalan menuju batas, belayar menuju pulau. Tetapi sayang, Patih tak pernah bermain dengan bidu asmara, kerana asmara selalu bermuka dua. Mengapa pula begitu? Bagaikan kucing yang bacul, dahikan di depan mata, tak pandai pula nak melentingi saya. Tengku, kemana mengalirnya air di sungai kalau tidak ke laut? Tetapi tidak semestinya semua mesti ditelan. Kalau dasar sampah dipukul ke tepi juga. Nampaknya Tuan hamba kurang paham lagi atas kata-kata beta ini. Sudikah Tuan hamba ke dalam? Supaya beta dapat berkata-kata yang lebih tepat lagi. Banyaknya markas tua beraneka jenis. Yang ini sudah tentu pandai berkata-kata. Sekarang bagaimana? Sudahkah Tuan nambah ubat ingatan Tuan? Dan dapatkah Tuan nambah sampaikan maksud cinta beta itu? Cinta? Nampaknya Tengku bukan lama berdarah cinta. Ya, walaupun cinta itu lama, tetapi di hati beta tetap baru. Kerana beta sangat suka kalau Tuan sudi tinggal di istana ini bersama dengan beta. Tengku, cinta hanya dapat bertumbuh jika ia datang tak diundang. Tetapi, jika sesuatu nafsu itu diiringi dengan jiwa yang puas, tak dapatlah kita namakannya itu cinta. Kerana dengan kekerasan, tak mungkin ia menjelma. Tengku tak layak menjadi kekasih Patih. Cik, lancang benar mulut Tuan hamba. Tuan hamba juga tidak tarah menjadi kekasih beta. Beta hanya menduga hati Tuan. Tengku, kalau tali kait panjang sejengkal lautan dalam, jangan diduga. Kau manusia yang sombong dan takabur. Sekarang kau terima habuan kau. Kau ketawa ya? Terima kasih Tuan hamba, kerana telah menyelamatkan kami berdua. Kami terhutang budi kepada Tuan. Rasanya tak dapat kami membalasnya. Lupakan itu semua. Sebenarnya segala pertolongan hamba kepada tuan-tuan itu adalah kewajiban hamba. Terima kasih Tuan. Bunga apa ini? Inilah bunga bakawali. Bunga bakawali? Kalau begitu, lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini. Kerana sangat berbahaya buat kita semua. Ya, berbahaya. Selagi bunga bakawali ini ada di tangan hamba, janganlah khawatir. Mari. Ya.
berdua. Sudahlah, kita tak ada masalah lagi. Mari kita tinggalkan tempat ini. Sejuk nampak ya. Hamba fikir lebih baik kita tidur di sini sajalah malam ini, dan besok pagi sajalah kita mulai bergerak. Ya, bagus cadangan tuan itu. Kerana kita pun dah letih. Apa? Kau jangan percaya dengan mereka berdua tu, Taj. Dia orang tu tak amanah. Jangan begitu. Tiap manusia ada baiknya. Dan selagi manusia pandai berpikir, tentulah hatinya akan berubah. Kau bodoh, Taj. Nanti kau menyesal. Tengoklah. Ya, aku tahulah mengawal keselamatanku. Kau jangan usah hati. Tuan Hamba. Mari kita berehat. Silakan. Ya, ya. Mara, tolong jaga boga ni. Aku nak cari air. Jaga baik tau. Ada apa ni?
Cepat, ikat kaki dah. Itulah, aku cakap kau tak percaya. Ini sekarang akibatnya. Tak apa, lambat laun kita akan jumpa mereka juga. Iyalah, kalau kita dapat pun dah terlambat. Kerana bunga itu ada dalam tangannya. Bila dia sampai dalam negeri nanti, dialah yang mengubah kata raja. Dan dia yang menjadi raja. Kau apa dapat? Susah saja. Itulah. Mengapa Tuan Hamba jadi begini? Kami pun tak tahu. Kami sedang tidur malam tadi. Tiba-tiba datang orang menerkam dan mengikat kami. Iyakah? Barangkali penyamun agaknya. Ya, barangkali. Kerana barang-barang kami semua habis diambil. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Bolehkah hamba tahu siapakah gerangan Tuan? Kami pengembara, hendak mengadu untung di negeri orang. Kalau ada penghidupan yang lebih baik. Ya, itu pun bagus juga. Jadi tak sunyilah kita dalam perjalanan. Kerana kami pun kaki perantau juga. Apa kata Taj? Ya, betul katanya itu. Jadi, bolehlah hamba berkawan dengan Tuan. Dan hamba berkawan dengan dia. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Baik, bila kita akan mulaikan perjalanan kita? Sekarang pun boleh juga. Silakan. Ahli Nujum, tolonglah telekkan dalam ramalan kamu. Sudahkah ada orang yang mendapat bunga bakawali itu? Tuanku, mengikut ramalan Pati, telah pun ada orang yang mendapat bunga itu. Tetapi, hanya masa saja yang akan menentukan bunga itu berada di hadapan tuanku. Tuanku, Patik membawa kedua pacal ini menghadap. Sembahnya, mereka telah dapat menghasilkan maksud buah duli. Maksud beta? Tuanku. Siapa gerangan orangnya yang mengatakan menghasilkan maksud beta itu? Patik Amir. Dan ini saudara Patik bernama Amar. Maksud Patik ialah untuk mempersembahkan bunga bakawali, tuanku. Bunga bakawali? Bunga bakawali? Ahli Nujum, betulkah itu bunga bakawali? Mohon Patik meneleknya. Bagaimana Ahli Nujum? Benar tuanku, inilah bunga bakawali. Sabas, anak anda berdua. Di manakah tumbuhnya bunga itu? Dan bagaimana cara anak anda mendapatinya? Oh, sungguh sukar tuanku. Kerana Patik berdua terpaksa melalui hutan belantara yang besar-besar. Dan merenangi 3 tasik, 7 danau tuanku. Juga, tumbuhnya bunga ini bukanlah di sembarang tempat. Di dalam sebuah taman yang indah dan permai. Tetapi tuanku, bukannya mudah untuk mendapatnya.
Di kemuncak gunung tempatnya, tuanku. Perkasa benar anak anda berdua. Beta akan tepati segala janji-janji beta dan akan memilih salah satu daripada anak anda berdua untuk menjadi tokoh mahkota kelak. Ahli Nujum, ambil bunga itu dan ubati mata beta sekarang. Tuanku, pada bicara Patik, bersabarlah dulu. Kerana Patik akan mengadakan upacara di Raja untuk mengubat mata ke bawah duli ini. Dan supaya diketahui oleh sekalian hamba rakyat, orang yang mengubat mata tuanku ini akan menjadi tengku mahkota kelak. Boleh. Beta dengar nasihat ahli Nujum itu. Tetapi berilah persalinan kepada anak anda beta berdua ini. Dan juga tempat kediamannya. Tuanku. Kurnia ditunjuk, tuanku. Sebagai menyampaikan sidang diraja kepada saudara-saudara sekalian, bahwasanya bunga Bakawali Hikmat itu telah diperolehi oleh dua pemuda ini. Sekarang mereka sendiri akan mengubatkan duri baginda di hadapan tuan-tuan. Tuan hamba, silalah ubatkan mata tuanku dengan bunga itu. Mengapa tidak ada perubahan pandangan beta, Datuk? Masih gelap juga dunia ini beta pandang. Sudahkah digunakan bunga itu seperti kehendaknya? Sudah, tuanku. Mengapa tidak sembuh juga? Mengikut ramalan Patik, dari apa yang Patik tahu, tangan yang memetik bunga itu sendiri yang dapat menyembuhkan mata tuanku. Bukankah anak anda berdua ini, Amar dan Amir, yang membawa bunga itu? Berarti dialah yang memetik. Benar tak begitu, anak anda? Sangat benar, tuanku. Patik berdualah yang memetik bunga ini dari pokoknya. Tuanku! Bukan ramalan itu yang mengkhianati Datuk. Tetapi dua pemuda inilah yang telah menjadi pendusta. Sebenarnya bunga itu Patik yang memetik dari pokoknya. Siapakah kamu? Patik Taj, hamba ke bawah duli. Silakan naik ke hadapan. Tuanku, semua pendusta bacal ini harus dipenggal lehernya. Berani dia mengatakan yang dia memetik bunga ini dari pokoknya? Ya, beta akan hukum dia jika didapati benar kesalahannya. Tetapi sebagai bukti untuk menjadi saksi, dapatkah kamu buktikan bahawasanya kamu yang memetik bunga itu? Tuanku, ini sebentuk cincin menjadi saksi sebagai bukti kepunyaan dari Tuan Putri yang memiliki bunga itu. Bukan saja bunga yang Patik petik, bahkan cincin di jarinya pun Patik ambil. Benarkah cincin itu ada, Datuk? Benar, tuanku. Ada di tangannya. Tuanku, jangan percaya perkataan si miskin ini. Mungkin segala perbuatan ini telah dirancangkannya terlebih dahulu. Kalau Patik diberi kesempatan, sebuah cincin semacam itu dapat Patik adakan. Sabar, tuanku. Kamu tidak dapat mengadakan cincin yang semacam ini. Karena cincin ini beta yang punya. Batu permatanya hanya boleh dapat di Taman Nirwana. Taman yang tidak ada di maya ini. Hei perempuan, siapa geranganmu? Patik Putri Syaharazad. Dan juga tuan yang punya bunga Bakawali, tuanku. Ah, silakan.
Ananda, Putri Saharzad, izinkanlah Ayanda untuk diubat dengan bunga itu. Kemudian Ayanda akan pertimbangkan perkara ini semua. Silakan tuanku. Tetapi biarlah si pemetik bunga ini sendiri yang mengobat mata ke bawah duli. Kerana Patih akan membuat perhitungan kepadanya di hadapan tuanku kelak. Silakan Tuan Hamba Taj. Syukur, beta telah dapat melihat semula. Tuanku, mereka berdua inilah yang harus dihukum. Kerana mereka berdua lah yang telah mendustakan tuanku. Pandai kamu berdua mereka yang bukan-bukan. Bawa mereka berdebah ini ke tepi pantai dan muatkan di sebuah perahu. Hanyutkan ke aliran sungai. Jangan diberi bekal dan dayung. Bawa! Kalau tidak salah, kamulah yang beta pandang dahulu sehingga mata beta menjadi buta. Benar, tuanku. Patiklah pacarnya. Tetapi Patik tidak berniat salah terhadap tuanku. Hanya Patik cuba nak menolong tuanku waktu jatuh di air. Ya, tetapi beta sangat heran terhadap dirimu. Kekuasaan gaib apa yang ada padamu? Dan siapa ibu bapakmu? Tuanku. Patik, tuanku. Anak kandungmu? Bukan, tuanku. Hanya anak piara Patik. Yang sebenarnya anak Tengku Permaisuri, tuanku. Anak Permaisuri? Permaisuri yang mana? Cuba ceritakan lebih lanjut. Tuanku, belasan tahun yang telah lampau, Tuanku Permaisuri yang sedang berbadan dua itu datang ke pondok Patik dan dia minta perlindungan kepada Patik. Kemudian Tuanku Permaisuri pun melahirkanlah putranya ini. Masihkah Permaisuri beta itu hidup? Telah mangkat, tuanku. Benar, tuanku. Kasihan Permaisuri beta. Kalau begitu, benarlah kamu putera Ayanda. Bagaimana Datuk Ahli Nujo? Ya, tuanku. Patik percaya memang inilah putra tuanku. Silakan, Ananda. Tuanku. Ayanda. Mari duduk di sisi Ayanda, tak? Ibu dan ayah piaramu ini, biarlah mereka tinggal di istana ini saja. Ananda Saharzad. Apa perhitungan yang Ananda nak kebukakan dari harta? Tuanku, air yang keruh telah kembali jernih. Benang yang kusut telah selesai. Dan anak telah pulang ke ayahnya. Tetapi bunga Patik masih tetap juga bercerai dari pokok. Dari itu, kalau tuanku juga hendakkan bunga, ambillah dengan pokoknya sekali. Ayanda faham. Silakan duduk, Ananda.
Bagaimana, Tas? Ya, Ayahanda. Sedangkan sebentuk cincin telah dipakai oleh 2 jari. Mengapa tidak kedua jari itu dikaitkan? Bagus. Hamba rakyatku sekalian, beta sangat berbesar hati pada hari ini. Tidak berapa lama lagi, beta akan kawinkan Tas dengan Saharzad. Dan selepas itu, beta tabalkan anak anda beta Tas menjadi raja dalam negeri ini. Kasihku